Bila anda tahu anda menghadapi kanser prostat, apa perkara pertama terlintas dalam fikiran anda? Sejujurnya, saya tahu ia penyakit yang sering dihadapi oleh lelaki. Tetapi, saya tidak tahu apa punca dan penjelasan terperinci mengenainya. Meskipun ramai tidak mengenali secara jelas mengenai kanser ini, laporan mendapati ia merupakan antara 3 kanser tertinggi dihadapi golongan lelaki di Malaysia. Laporan tahun 2018 oleh WHO menganggarkan 9 daripada 100,000 lelaki didiagnos dengan kanser prostat di Malaysia. Prostat ialah kelenjar bersaiz walnut yang terletak di belakang dasar penis, di depan rektum, di bawah pundi kencing dan di sekeliling uretra. Fungsi utama prostat adalah menghasilkan bendala yang membentuk air mani dan ini antara faktor risiko kanser prostat. Lebih daripada 80% kanser prostat didiagnos oleh lelaki berusia lebih 65 tahun. Paras testosteron yang tinggi mungkin mempercepatkan pembentukan kanser prostat. Risiko lebih tinggi jika mempunyai ayah atau adik-beradik lelaki yang pernah mendapat kanser prostat. Faktor pemakanan turut memainkan peranan seperti pengambilan makanan berlemak dan berlebihan serta merokok. Apakah gejala kanser prostat? Adakah ia boleh dicegah selain risiko boleh dikurangkan dengan meningkatkan kekerapan orgasma seperti kajian yang dilaksanakan oleh Harvard Medical School dan Brigham and Women's Hospital. Untuk mengetahui lebih lanjut, bagi menyertai webinar percuma kami yang akan dikendalikan oleh Kamarul Baharudin Harun dari Astro Awani dan Daniel Chang dari Astro Gempak di sesi webinar di link.astroawani.com. There's some things only men can do. And that includes surviving prostate cancer. Only if detected and treated early, over 90% of patients survive for at least 10 years. Selamat pagi, salam sejahtera dan anda sedang menonton ini dah Link dan hari ini di sebalik Movember, apa yang anda perlu tahu tentang kanser prostat. Tapi di sebalik semua ni, sebelum saya memperkenalkan rakan saya yang muda ni, Daniel dan juga panelis yang ada, saya nak ceritakan satu kisah. Selama ni saya hidup macam juga nanti anda akan mendengar orang yang pemandiri pada kanser prostat ini. Hidup saya satu dimensi, ya. Hanya kewartawanan, hanya Astro-Awani. Tetapi berapa tahun dahulu bila bapa saya dikenal pasti mengidap kanser prostat, dia bagaikan dunia yang kelam bagi saya dan kita tidak pernah pun berfikir. Dan sebab itu saya sendiri kini menjadi antara yang lebih berisiko untuk mengidap kanser prostat. Apa yang pentingnya, tujuan kita bercakap ini di webinar jam ini, di link ini, sebab tu orang muda pun kita paksa datang sini bersama orang tua macam saya, ialah semua kita, bukan saja lelaki, perlu mula sedar lebih tentang kanser prostat kerana hakikatnya berbanding dengan negara-negara jiran, ramai yang mengidapi kanser prostat hanya dikenal pasti mendapatkan perawatan bila mereka sudah sampai tahap yang begitu teruk. Dan ini dalam sekitar 60% statistiknya dalam kes yang berlaku begini. Negara jiran pun 30, ada yang 20% sahaja begitu. Jadi kita nak ubah statistik ini, kita nak hanya 0% yang datang bila dah lewat dan semuanya datang bila awal. Oleh itu, Daniel, kenalkan tamu-tamu hebat kita, ada pakar, ada orang yang hebat dan kini menyedari dan ingin membantu rakyat Malaysia keluar daripada bahaya ini. Alright, thank you Cik Cam. Boleh I address Cik Cam kan? Okay, so Cik Cam, before kita jemput kita punya panelis masuk, before that I think I owe them an introduction dulu. Sure. We're so excited. Cik Cam excited sangat kita dah masuk sampai ke dia punya introduction. So, alright guys, to those of you watching this webinar right now on Link Astro Awani, hi, nama saya Daniel. Usually saya akan host untuk program entertainment, tapi hari ni macam Cik Cam cakap lah kan, saya dipaksa, tak ada dipaksa juga. I'm more than happy to be here join dengan Cik Cam sekali untuk bincangkan topik yang agak penting untuk all men out there, which is prostate cancer. So guys, hari ini tujuan kita adalah untuk create awareness. Betapa pentingnya untuk kita tahu dan sedar tentang prostate cancer sebelum terlambat. That is why today kita akan bawakan panelis kita masuk join untuk sembang-sembang lah. Kita jangan cakap, I mean, it's not a serious punya webinar. It's more like a chill, enlightening punya webinar where, you know, it's a sharing session and kita ada pemandiri sendiri
Datuk Sri Nazir apa ni? Datuk Sri Nazir Razak. Yeah. So Saya selalu jumpa Datuk Sri Nazir Razak, tahu kat mana? kat mana? Kat Kedai tempat kopi. yang tinggi dan sejuk, nama dia Davos. Dan dia pun tak pernah cerita dengan saya ini, tapi segembira kerana dengan inisiatif yang dilakukan ini, pemandiri itu bermaksud orang yang berikhtiar untuk terus hidup. Jadi pemandiri kanser prostat, saya tak pernah memperkenalkan Datuk Sri Nazir Razak dengan kategori ini. Tapi terima kasih banyak Datuk Sri, saya nampak anda already online. Dan kemudian Daniel kenalkan pakar-pakar profesor yang hebat pasal kita tak tahu apa pun pasal sains dan perubatan. Yes, that's Sebab itu right. kita masuk media. Sebab tu. And my Okay, tujuannya dekat sini adalah untuk beri pandangan daripada orang muda. Terus, Okay, siapa so, yang hebat kita ada? Okay, yang hebat kita ada hari ini adalah Prof. Dr. Marniza Saad, pakar onkologi klinikal Pusat Perubatan Universiti Malaya. Kita ada Prof. Dr. Ong Teng Ek juga. Betul tak? Betul. Hi, good morning. So Prof. Dr. Ong ni dia seorang pakar perunding urologi. Saya ingin terus sahaja bercakap tentang perkara ini, iaitu anda mungkin lebih kenal artis Hollywood dan sebagainya, dan anda mungkin tidak mengetahui Ben Stiller yang terkenal itu, beliau juga melalui perkara ini, iaitu tiba-tiba dia dapati dalam pemeriksaan yang digalakkan oleh doktor beliau, kerana beliau tidak pernah melalui pemeriksaan itu, dia kena sebagai mengidap kanser prostat, dan kini beliau juga menjadi pemandiri. Seperti juga saya nak beri peluang Datuk Sri Nazir Razak, terima kasih banyak kerana bersama kami. Tapi kerana saya kenalkan Datuk Sri Nazir sebagai pemandiri, of course I will have to ask you this question first. How are you right now? Now that we know that you are pemandiri kanser prostat, how are you? Salam Cam, and thank you for having me. I'm good. Saya dah buat pembedahan dan masa tu di bulan Februari 2019, dan alhamdulillah since then semua statistik agak bagus. Jadi saya kata saya dah pulih dengan sepenuhnya. Wow, that's a really great news from your side, and of course, we're really happy to know that everything's all okay on your side. Tapi okay, just before we proceed further, I nak buat a couple of housekeeping rules kepada semua yang tengah menonton this webinar ni. So guys, just a couple of housekeeping rules supaya untuk kita punya webinar ni dapat achieve an optimum punya experience. Okay, the first is kami sarankan anda untuk menutup semua tab-tab audio dan video untuk mengosongkan bandwidth anda. Alright, jika anda mengalami sebarang masalah teknikal, sila tekan butang reconnect berwarna merah untuk disambung semula. And also kalau kami mungkin akan menjalankan undian semasa webinar berlangsung, so anda dijemput untuk mengambil bahagian melalui tab di skrin anda. So if you're watching this, alright, there's the proper guideline kat sana, just click and follow the instructions. It's really easy, and it's a two-way communication, bukan one way, alright? So we would appreciate kalau you guys boleh hantar soalan anda, so kita boleh tolong tanyakan kepada semua prof yang professional yang kita ada untuk kita punya webinar, dan juga pemandiri sendiri. Okay, so jika terdapat kegagalan teknikal yang serius yang membabitkan sebilangan besar peserta webinar pada hari ini, kami akan melakukan sistem reset. So we might reset kalau ada apa-apa masalah teknikal, anda akan dimasukkan ke dalam bilik webinar baru secara automatik. And then seorang moderator bersedia untuk menjawab soalan anda di dalam ruangan chat. Jika anda ada soalan yang ingin ditujukan kepada speaker, pastikan anda menekan butang mark as question. Okay, dan kami akan menyampaikan kepada host webinar. Dan akhir sekali kami ingin mendengar pendapat anda tentang pengalaman webinar bersama kami. Jika anda berpuas hati, you like this whole sharing today, berikan kami rating 5 bintang. Selain itu, hantarkan komen anda melalui borang contact us di laman web kami. Okay, back to Cik Kem. Tengok yang pesan-pesan semua saya bagi yang muda, padan muka dia. Sebenarnya yang lebih dewasa ni lebih cool, tak bercakap benda-benda tu. Datuk Sri Nazir, we're having a laugh here, but I know it was no laughing matter bila Datuk mendapat khabar ini. Tapi bila saya dengar, Datuk pun ada memberikan berbual dengan rakan saya, Sylvia, dan it was a very engaging interview. Cuma kenapa you were really considering whether to come out with this news to Malaysia? Why that hesitancy? Kenapa? Kerana bolehkah saya hubungkan itu dengan hakikat bahawa satu ianya kanser, yang kedua ianya prostat, dan ini agak
mungkin tabu bagi di Malaysia atau bagaimana Datuk Seri? Orang lain saya tak tahu lah, tapi bagi saya rasa benda ni sangat personal. Dan area prostat tu agak sensitif dan private. Jadi kadang-kadang rasa kenapa nak cakap dengan terbuka. Baik keep it to ourselves. Tapi bila saya fikir balik, saya ada satu opportunity untuk tolong orang lain supaya orang lain belajar daripada trauma saya dan supaya orang lain tahu yang kanser prostat ni is very treatable. Yang pentingnya it must be detected early. So if you have symptoms, don't wait. Please get checked up. If you're old, please get checked up regularly. Okay, I have a question, Datuk Sri. At what age did you realize yang Datuk Sri, you were diagnosed with prostate cancer? 52. In October 2018, it was very sudden. Tak ada gejala langsung. I buat blood test untuk beli product insurance. Sekali terkejut. I was extremely healthy. Jadi ada orang panggil ni silent killer. Memang boleh kill you silently sebab tak ada gejala langsung. Okey. Kita tanya Prof Dr. Maniza. Ciri dia yang menjadi pembunuh senyap ini, adakah itu antara faktor yang menyebabkan kesedaran dan sebagainya agak sukar dan memberikan kita statistik di Malaysia yang lebih 60% hanya tahu bila mereka dah sampai ke tahap yang teruk? Terima kasih Kamarul. So seperti yang Datuk Seri telah share tadi kan. So Datuk Seri kata ini kedudukan kelenjar prostat itu sendiri di bahagian pelvis, jadi sesuatu tempat yang sensitif dan sangat personal untuk golongan lelaki. Dan kedua, kadang-kadang mungkin antara beberapa gejala yang boleh dirasai itu mungkin disebabkan oleh bukan kanser. Seperti kita tahu, kebanyakan lelaki tahu bila usia meningkat, kelenjar prostat juga akan perlahan-lahan membesar dan ini juga akan boleh memberikan gejala yang mungkin sama dengan kanser prostat itu sendiri. Jadi disebabkan itu, saya rasa pertama mungkin agak malu untuk berbincang tentang masalah yang personal dan kedua mungkin berfikir ini adalah masalah biasa bila usia sudah meningkat. Jadi itu antara beberapa faktor yang menyebabkan kebanyakan lelaki mungkin rasa sukar untuk berjumpa doktor. Tidakkah ada tanda-tanda klinikal daripada aspek sains yang kita boleh kesan sendiri? Okey, dari segi gejala, kalau sendiri kan, so mungkin kalau kita kata kita ada gejala ataupun simptom. Tapi masalahnya dengan prostate cancer ni terutama apabila berada di peringkat awal, kebanyakan lelaki tidak akan mengalami sebarang gejala. Jadi agak sukar di situ. Tetapi jika ada gejala, antaranya kalau kata dia berlaku hanya di prostat dan belum merebak ke bahagian lain, jadi gejalanya berkaitan dengan fungsi buang air kecil lah, seperti masalah buang air kecil, kerap atau perlu segera pergi buang air kecil, sakit bila buang air kecil, ataupun mungkin aliran air kencing yang tidak begitu lawas, tersekat-sekat, ya, tak sukar membuang air kecil contohnya. Dan juga berdarah bila membuang air kecil. Itu antara gejala yang mungkin berlaku, namun gejala ni boleh juga berlaku dalam keadaan lain seperti kalau kata ada jangkitan kuman di pundi kencing, ya. Jadi tidak mudah untuk kita sendiri kenal pasti. Yang penting kalau ada gejala seperti ini, lebih baik berjumpa dengan doktor untuk berbincang. Saya nak tanya Daniel dulu. Sebelum buat webinar ni, Daniel pernah sebut ke prostat? Okay, that's the thing. Dari segi perspektif seorang yang muda, we don't really encounter prostate cancer that often. Yes, breast cancer kita selalu dengar. Satu, cakap sebut tak? Dalam perbualan harian ada? Pernah? Langsung tak ada? Tak ada. I mean, among budak-budak muda ni memang tak ada. We don't talk about prostate cancer that often as well. Sebab tu kita tanya Profesor Dr. Ong Teng Ek. Prof, Ya, hai. Prof sebagai pakar perunding neurologi, bahagian neurologi, bahagian tubuh yang sulit, adakah ini sebab kenapa ia begitu jarang dibincangkan? Dan kalau muda lagilah langsung tak tengok pun perkataan prostat itu kecuali dalam akademik ke atau sebagainya. Ya, saya rasa kita kurang pengetahuan mengenai kelenjar prostat pasal dia tersembunyi kan
dekat dalam. Di bawah pudi kencing ada gambar sekarang ni. Kalau ada nampak ni buah Prof dah pinggang. ada gambar dah nak Pudi kencing dia tersembunyi di bawah ni. Bila orang muda dia, prostat dia kecil. Jadi dia tak timbulkan apa masalah. Bila umur dah meningkat kan, prostat tu dah membesar, mungkin macam Profesor Maniza cakap itu kencing susah, perlahan. Itu yang menimbulkan masalah. Jadi pentinglah untuk kempen kita ni untuk rakyat Malaysia fahamlah kelenjar prostat di bawah pundi kencing. Jadi mungkin menimbulkan masalah bila usia meningkat. Okay. Mungkin I boleh selit satu soalan sementara kita tunggu Prof join us back into this webinar. Mungkin saya nak tujukan soalan ini kepada Dr. Maniza. Dr. Maniza, so now we're trying to create this awareness untuk get an early test, betul? Sebab Datuk Sri sendiri, he found out at the age of 52. Tapi bagi seorang yang muda, kalau dia pergi check sekarang, so is there likely macam simptom tu tak ada, and then bila check tu mungkin everything clear, tapi the thing will come back and dia akan reappear at the age of like 50 plus or 40 plus, late 40s. Adakah benda macam tu akan terjadi ke tak? Okey, terima kasih Daniel. Jadi kita tahu memang faktor risiko yang paling utama untuk kanser prostat ini ialah usia. Ya, jadi dia memang sangat jarang berlaku kepada lelaki yang muda. Biasanya kita kata sangat jarang di bawah umur 40 tahun. Ya, dan tidak terlalu sering di bawah umur 50. Ya. Jadi mungkin bila umur 50 ke atas dan terutamanya bila 60 ke atas, jadi risiko dia meningkat. Jadi untuk lelaki yang muda seperti di bawah umur 40 tahun, memang biasanya kita tidaklah galakkan untuk tanpa apa-apa masalah ataupun sejarah keluarga contohnya, kita tak ada galakkan untuk cek lah seperti cek PSA untuk kita screen kan. Tinggi tak PSA itu sebab usia sangat muda. Tanpa sejarah keluarga yang tinggi kita tidak akan buat. Tapi penting juga lelaki muda tahu walaupun mungkin untuk bukan diri sendiri kan sebab kita ada keluarga, ada kawan-kawan, ada sanak saudara yang mungkin berusia lebih daripada 40, 50 atau 60 tahun. Jadi kita boleh membantu juga sekiranya kadang-kadang lelaki mungkin berbincang beritahu kepada keluarga terdekat kan atau kawan-kawan. Jadi kalau kita ada kesedaran, jadi kita boleh membantu untuk beri nasihat yang sesuai untuk pergi berjumpa doktor supaya boleh berbincang dan kita kena ikut setiap individu. Tak sama. Bukan semua orang sama, ya. Prof, saya nak tanya, mungkin ada yang tak tahu PSA ni apa dia sebenarnya dan apa cara ujian dia, kena masuk dalam mesin yang berdengung tu ke atau ambil darah ke atau bagaimana. Nanti saya nak tanya Datuk Sri Nazir tentang ketika dia pertama kali dia kena pasti tu. Tapi mungkin kita berundur sikit belakang, PSA uji dia macam mana? Okey, terima kasih Kamarul. So PSA ni dia stands for Prostate Specific Antigen. Ya, jadi dia adalah satu molekul ataupun protein yang dihasilkan oleh kelenjar prostat. Maksudnya bukan hanya dihasilkan oleh kanser. So semua lelaki akan, kalau kita cek lah, kita akan mungkin dapat level PSA itu dan kita cek melalui cek ujian darah. Senang sahaja. Hanya pergi dan kita cek ambil darah dan kita boleh hantar ke makmal, selalunya dalam hari yang sama beberapa jam sudah dapat keputusan tu. Ya. Jadi kalau di hospital umum kita kena bayar ke, kena jumpa pakar dulu ke baru boleh buat atau macam mana? Kalau hospital, you mean hospital besar macam UMMC contohnya, so kita kalau pesakit dirujuk oleh doktor keluarga seperti GP ataupun primary care doctors. Okay, kalau dirujuk biasanya ni kepada Profesor Ong lah. So mungkin Profesor Ong lebih sesuai untuk jawab soalan ini. Lebih boleh. Untuk ujian PSA tu, untuk pesakit yang ada simptom, kencing susah, kencing kerak, kencing berdarah, memang kita boleh buat, jadi ujian pun bukan mahal sangat kalaupun dia buat dekat private. Ini faktor nombor satu lah. Untuk faktor nombor dua, kalau pesakit tu tak ada gejala, tak ada simptom, dia nak buat test tu kan. Kalau dia nak buat tu, dia kena jumpa doktor dululah. Bincang dulu, perlukah saya buat PSA ni ke tak? Kalau dia nak, memang boleh dibuat. Okay, ada satu soalan. Saya nak potong Daniel dulu. Pasal saya lebih tua, saya lebih berisiko. Okey, baiklah Cik Kat. Saya nak tanya Datuk Sri Nazir.
kerana saya tahu saya dah temu bual Datuk Seri Nazir ni bertahun-tahun dan beliau adalah seorang yang begitu berfikiran kritis. Masalah saya bila membuat uji kaji ataupun membuat kajian terhadap topik ni, makin banyak saya baca, makin murung saya rasa. Makin murung. Walaupun saya hanya bersedia untuk diskusi. Jadi Datuk Seri Nazir, bila kali pertama, when first diagnosed, of course you will read as much as you can, ask as many people as you can. But one frustrating thing for me when I was doing research for this discussion adalah the cause. What did we do wrong for us to be more risky and to get prostate cancer, for example? What was it for you? Bagi Datuk Seri apa? Kerana selepas dikenal pasti itu tentunya, saya harap saya tak salah, tentunya Datuk Seri membuat pelbagai bacaan dan kajian tentang perkara ini. What came to mind? When I first discovered, the first reaction was, what shall I do? Sebab kalau you nak tanya kan pasal kenapa why me, why not me? Yang pentingnya kita we must face what is in front of us, which is the cancer and how to treat it. Tapi selepas dah buat treatment dan sebagainya, bila saya fikir balik kenapa saya boleh jadi kerana career, stres, tak jaga makanan dan tak exercise dan lain-lain lah. Ini untuk Daniel ya, bukan untuk saya soalan ni kepada Daniel, you masih muda. Jadi sekarang ni kita muda, kita ingat semua kita boleh buat. Correct. Kita punya health kita boleh set aside, tak boleh. Daniel balik kerja pukul apa? Okay, balik kerja flexible. My timing flexible. Tak ada. Kalau dulu you kerja CIMB waktu Datuk Seri Nazir Razak Pukul 6 balik, dia 6 tanya half day ke? So, saya nak tanya kepada Profesor Dr. Ong dan Profesor Dr. Maniza, apa yang Daniel boleh buat untuk kurangkan risiko dia bila sampai umur macam saya untuk mengelakkan daripada risiko itu tinggi? Atau tak ada apa yang boleh buat, benda ini akan terjadi? Atau bagaimana? Sebagai seorang yang muda, I think we will always be wondering, because now we're bringing the awareness of prostate cancer kan. So, could it be something to do with our diet, the lifestyle? Itulah kita tanya ni, bagi tanya. That's what I'm curious about. Ya, jadi untuk Daniel ni orang muda kan, nampak muka pun muda juga. Ya, ada faktor yang tak boleh ubah kan. Adakah faktor yang tak boleh ubah macam usia, ethnic group tu kita tak boleh ubah. Tapi apa yang kita boleh ubah adalah diet. Diet tu kita boleh ubah. Pasal satu faktor penting lah macam tadi dibincang oleh Datuk Seri, diet tu penting. Kita percayalah kalau diet tu yang kandungan lemak dia tinggi, kandungan kalori dia tinggi, kan, macam red meat semua tu kan, tu akan mungkinlah akan merangsang sel-sel menjadi kanser. Jadi pendapat kita kalau makanan itu bagus untuk jantung, dia memang bagus untuk prostat lah. Faham. Okay, I ada satu soalan. Okay, let's say you jangan nak mengelak. So you buat ke diet semua tu? I ada buat. Sebab tu yang you makan daging tak? Okay, sebagai seorang yang muda, kita memang tak jaga diet. Tapi there are also many health conscious people out there. Lagi-lagi yang muda, you know, avocado toast. For example, you know, that kind of healthy meals. So kalau macam orang yang muda-muda sekarang, diorang macam jaga diet and stuff. Tapi are they still prone to getting prostate cancer atau tidak? Okay, we also have one question daripada Muhammad Zaid, di mana dia tanya, adakah ia boleh dijangkiti oleh semua lelaki? Okay, despite kalau dia jaga dia punya diet. Okay, ataupun ini adalah benda yang keturunan. So kalau your father, your grandfather dah ada masalah prostate cancer, is the son most likely to get prostate cancer atau tidak? Mungkin either one of our prof today boleh jawab soalan itu. We let Prof Maniza komen boleh? Okey, terima kasih Prof Ong. Adakah ia boleh dijangkiti oleh semua lelaki? So jawapannya tidak. Ya, atau keturunan yang punya masalah sahaja, dan itu juga mungkin tidak juga ia secara 100%. So yang kita perlu faham, kita tidak dapat kenal pasti sebab utama, ya, ataupun sebab-sebab yang jelas kenapa kanser prostat ni berlaku. Tetapi kita tahu risiko seperti usia dan juga pemakanan tadi Prof Ong ada sebut. Jadi kita tahu gaya hidup yang sihat seperti pemakanan yang sihat, seimbang, senaman, tidak merokok contohnya, itu semua boleh mengurangkan risiko tapi tidak 100%.
Maknanya kalau kita memang sentiasa sihat, bersenam memang selalu kan selama bertahun-tahun, tapi tidak bermakna 100% we cannot get prostate cancer. Cuma risiko kita boleh jadi lebih rendah jika gaya hidup yang sihat. Tidak ada jaminan lah. Dengan kanser, bukan saja kanser prostat, tidak ada jaminan untuk mengelakkannya lah. Tapi kita boleh cuba yang terbaik. Ya, dan satu juga yang Encik Zaid ada utarakan ialah tentang keturunan. Ya, jadi kita tahu memang kalau ada risiko keturunan seperti risiko kanser prostat sendiri atau mungkin kanser lain seperti breast cancer dalam keluarga, boleh mungkin meninggikan risiko kanser prostat. Tapi again bukan bermakna kalau ada salah seorang keluarga yang ada kanser prostat kita mesti akan dapat. Tidak. Dia bukan 100%, cuma meninggikan saja risiko. Jadi kita perlu be aware dan penting sebab utama berlakunya kanser prostat di kebanyakan lelaki bukanlah sebab keturunan. Kebanyakan lelaki tidak mempunyai sejarah keluarga sebenarnya. Ia berlaku secara kita panggil spontaneous ataupun sporadik. Maknanya secara semula jadi tanpa ada sejarah keluarga. Okay, sorry, I nak sedikit lagi one more question untuk Datuk Sri. Okay, sebab because Kalau Datuk Sri marah you lah. Datuk Sri jangan marah ya, Datuk Sri. I curious ni. Okay, sebab I remember you mention masa you found out sebab you did a blood test nak beli insurance, betul kan? So I just want to know, macam anak-anak muda sekarang kalau diorang beli insurance and stuff, is prostate cancer covered under the insurance? This is macam keluar topik sikit, but then I think it's an important Not necessarily. You have to ask for it. You kena minta. You kena minta PSA. Ada yang medical test untuk level insurance yang agak tinggi, then it becomes automatic. Oh, I see. Tapi Cam, Daniel dari segi risiko, I nak bagi you berita baik. Iaitu dari segi seks bukanlah menaikkan risiko. Jadi ada pakar yang kata lebih seks lebih baik untuk prostat. Jadi Daniel, your generation tak perlu risau. Laju je. Datuk Sri. Profesor dulu. Sebelum ada lepas. Profesor yang terror ni, macam mana saya nak letakkan konteks pada apa yang Datuk Sri Nazir cakap? Betul ke if you have more sex is better to lessen the risk? Ataupun kerana bila saya Google, dia ada kena-mengena dengan hormon yang dirembeskan, testosteron tu. Katanya kalau terlalu aktif keluar hormon ni maka risikonya lebih tinggi. Betul. Tapi kalau lebih kerap perbuatan seks tu lebih mengurangkan risiko atau bagaimana? Profesor tolong jawab. Okay. Prof Adiba dah ada. Hello Prof Adiba. Prof Adiba. Hi, I'm just texting to say I've just joined. Okay. So guys, just for your information, Prof Adiba adalah Dekan Fakulti Perubatan Universiti Melaya dan Pengerusi Tabung Amanah Cancer Urology. Soalan cukup mas. Anyway, if you can hear me, you can hear me. This come from the research, data from America, from Australia also. Dia cakap kalau ejaculasi tu, ejaculation dia banyak. Lepas tu after many year dia risiko prostate cancer tu kurang. Jadi ada cakap kalau nak ejakulasi 21 kali sebulan. Berapa Prof? 21 times per day. 21 ingat tu. 21 times per day is Prof 21 kali sebulan ke? He has left the room. Okay, siapa nak pick up daripada apa that Prof Adiba, hospital universiti ni dia sensor ke topik macam ni? Bila seks saja line dia terputus. Okay. I don't know. Okay, yes, join the room again. Okay, Prof kalian, is it also true yang kalau if one were to diagnose with prostate cancer, there will be this erectile dysfunction? Tak tahu. Datuk Sri Nazir tengok kat you jawab lagi. I nak tanya Datuk Sri yang tu actually. I mean, you don't ask that in public. I don't know. This is a weird kind of discussion anyway. Datuk Sri, if you're comfortable, if you're more than comfortable to share your experience, I think everyone will want to hear. But of course, it's treatable and he said he's healthy right now. Okay, you tanyalah dia apa you tengok kat saya. Okay, Dr. Ong, you just joined us back. Okay, I Yeah. maybe Datuk Sri can answer that quick question. Yeah.
You want Dato' Sri to answer first, or? Yes, Dato' Sri, Yeah. that quick question first. Depends on the treatment. If you take the treatment like I did, which is pembedahan, which is to remove the prostate, then the risk to your sexual activity is there, and that's very important to understand the risk lah. But I'm okay, Cam. Masih baik ketika Okay, yeah. I think what Dato' Seri say is correct lah. I think it depend on the treatment. Ada treatment dia akan ada kesan dekat ereksi, ada yang tidak lah. Jadi terpulang kepada jenis rawatan. Tapi kalaupun ada masalah ereksi, memang ada ubat-ubatan dia untuk masalah ereksi. Jo, pesanan kepada pesakit, I mean, don't worry lah, there's a way to overcome that. Okay. Prof Ong, nanti kita pergi kepada apakah jenis rawatan dunia moden ni dah canggih dan sebagainya. Tapi nak balik ke 21 kali tadi. We lost you there. Daniel ni ingat 21 kali sehari. Dan dia belum tahu lah. Jadi itu saya cakap mungkin untuk susah dicapai, mungkin pasal itu internet saya pun putus bila cakap 21 kali, terus putus. Jadi jadi penting kajian tu semua record kan. Untuk pesakit dah umur 60, nak tanya dia bila umur 20 tu 40 years ago berapa dia ejaculation, mungkin dia record, dia ingatan dia tak betul sangat. Dia inflate the figure lah untuk tunjuk dia badan kuat tu kan. Prof Ong, in that context, ramai orang mungkin berfikiran testosteron dihasilkan prostat mungkin. Dan untuk hubungan seks, testosteron ni penting. So bagaimana kita nak kaitkan dia secara fisiologi badan ni supaya kita lebih faham? Ya, jadi ini macam apa cakap mitos lah, mitos. Actually testosteron tu bukan dihasilkan oleh prostat. Dia dihasilkan oleh testis, buah zakar tu kan. Dia lain tu. So kilang dia lain. Dia testosteron bukan dibuat oleh prostat ya. Adakah ia teori atau hipotesis yang mengatakan jika kita mengeluarkan lebih testosteron maka kita lebih terdedah? Betul. Itu kita fikir kalau pesakit yang ada prostate cancer, sel-sel dia mungkin dirangsang oleh hormon lelaki. Tapi kalau fisiologikal, kalau kita orang biasa, kalau testosteron dia tinggi sikit, mungkinkah dia dapat kanser prostat lebih? Itu kita tidak tahu. Kita tidak pasti. Belum ada kajian. Soalan tambahan. Soalan tambahan. Okay, soalan tambahan mungkin either Dr. Ong ataupun Prof Adiba boleh jawab. Okay, because we live in a modern society. So we're born with two genders, male and female. But of course today the society has progressed, so we have the LGBT communities as well. So mungkin for trans communities, like let's say if they were to have a surgery that they have removed their testes or stuff, I don't know, do they remove the testes or not? That is one question. But let's say if they were to remove the testes and stuff, and then they were to ambil yang apa ni, hormone pill kan, yang estrogen, to be more feminine. So do they still categorize as male? Are they still prone to cancer prostate? Because Prof Adiba tolonglah jawab. Prof Adiba. Saya tak keluar dengan dia. Wow, that's a tough question. Yeah. Awak ni hari ni je. Okay, terus. I have to today's webinar have to inclusive of everybody. Okay. Very good. I'm impressed. So for transgender women, if they maintain their male equipment, then they would, I believe they would have the same risk lah kan, TA. Yes. But when they undergo sex change surgery, biasanya it will not include the prostate lah. They may remove their penis, but certainly not all the way to the prostate. So that risk will remain. The what you were referring to, Daniel, when they take the estrogen to maintain the female attributes, the risiko is for different things, and salah satu risiko ialah they can get blood clots
that can form and that can create a disease called pulmonary embolus dan sebagainya, and even stroke. Wow. Prof Adiba, while you're on that side of the discussion, bila kita Google dekat internet, kita juga akan ada orang yang risau sama ada you can pass on to your partner because it's something to do with the male productive system, jantina lelaki. Adakah jika kita mengadakan hubungan seksual tanpa pelindungan, adakah ciri-ciri kanser prostat tu, kerana dia boleh jadi asymptomatic pada waktu tu, mungkin yang lelaki tu tidak tahu. Jadi jika ada hubungan seksual, adakah ia boleh memberi risiko kepada pasangannya? Okey, setahu saya prostate cancer bukan macam COVID dengan HIV ya. It's not ia bukan satu kuman jangkitan. So to pass to especially for same sex relationship, tapi certainly kepada wanita, then there's absolutely no risk because ianya bukan satu kuman. Ya. Itu Daniel nak tanya, dia segan, so saya tanyakan. Amboi, chicken tolak kat kita. Okey. Tadi Datuk Sri Nazir dia cakap beliau memilih pembedahan. Tapi jika kita Google, kita akan dapati bahawa ada beberapa kaedah rawatan. Jadi saya berikanlah kepada Profesor, mungkin Profesor Dr. Maniza, apakah kaedah rawatan jika saya pergi sekarang ke hospital-hospital di Malaysia, apakah alternatif rawatan yang akan diberikan kepada saya, ataupun ia tidak akan boleh dipilih oleh pesakit, akan ditentukan oleh keadaan kanser prostat itu sendiri. Kerana like for my father, he goes to UM, dia memang memilih radiasi yang disuntik masuk dan sebagainya. Profesor Dr. Maniza. Okey. Terima kasih Kamarul. Jadi kita sekarang bincang rawatan untuk kalau kita jumpa pada peringkat awal lah, maknanya kita kenal pasti masih belum merebak, hanya dalam kelenjar prostat contohnya. So yang kita perlu faham, dia memang ada beberapa jenis cara untuk kita merawat dan bergantung kepada banyak perkara. Yang utama sekali ialah risiko kanser tersebut memberi masalah dalam jangka hayat pesakit. Jadi kita akan perlu pertimbangkan banyak benda, termasuk usia, apakah life expectancy lelaki tersebut, apakah tahap kesihatan, ya, penyakit-penyakit lain, sebab kita cuba nak estimate how long will they survive? Is it going to be at least 10 years? Okay. And then kita tengok risiko kanser tersebut lah. So generally kita boleh bahagi kepada 3. Ya, risiko yang rendah, risiko yang tinggi dan juga risiko pertengahan. Maknanya risiko kanser tersebut menyebabkan masalah dalam jangka masa 10 tahun daripada waktu dia dikenal pasti. Jadi berdasarkan itu baru kita boleh berbincang tentang apakah rawatan, pilihan rawatan. Secara umumnya kita ada 3 cara. Pertama ialah kita panggil active surveillance ataupun monitoring. Okay. Kedua, operation, surgery, okay, prostatectomy, kita remove the prostate. And ketiga, kita tak remove the prostate tapi kita beri radiation. So radiation ni dia punya fungsi lebih kurang sama seperti surgery tanpa membuang prostate tersebut. Kita gunakan radiasi untuk membunuh sel-sel kanser. Jadi berdasarkan individu tersebut, okay, tahap kesihatan, life expectancy dan tahap risiko penyakit tersebut memberi masalah, baru kita boleh bantu berbincang dengan pesakit apakah caranya sesuai. Secara umumnya kalau risiko tinggi ataupun pertengahan, kita memang cadangkan untuk menjalani rawatan sama ada operation ataupun radiasi. Tapi kalau risiko rendah, ada pilihan untuk close monitoring because ada setengah prostate cancer yang sangat perlahan membesar dan mungkin tidak memberi masalah dalam jangka hayat seseorang. Prof. Dr. Maniza, saya nak tanya soalan ini kerana saya pernah menemani seorang ahli keluarga pergi ke UM juga. Bila disebut saja the big C cancer, soalan pertama beliau adalah berapa lama saya ada untuk hidup. Tapi dalam kanser prostat ni, bila saya tengok dan Google, it's not a death sentence. Dia bukan bermakna dah dapat tu habislah dunia kelam. It's curable. Hanya membilang hari. Tolong berikan kami dan juga penonton, apakah kemajuan teknologi yang sudah ada dalam rawatan dan harapan terus hidup ni? Okey. Yes, memang betul seperti Kamarul cakap, prostate cancer bukan selalunya death sentence dan terutama kalau kita jumpa pada peringkat awal seperti saya kata tadi, kalau peringkat awal dan risiko sangat rendah, ada ramai lelaki yang
kematian disebabkan bukan prostate cancer. Ya, kita ada kajian menunjukkan bila kita buat otopsi kepada lelaki yang meninggal dunia disebabkan sakit-sakit lain, ada ramai yang ada prostate cancer di dalam kelenjar prostat. Ya, tapi tidak menyebabkan kematian. Jadi betul tu. Kalau peringkat awal dan sangat rendah risiko, kemungkinan untuk prostate cancer itu memberi masalah sangat rendah dan kemungkinan akan dapat masalah sebab-sebab lain. Ya. So dari segi kemajuan rawatan, kita tahu sekarang kalau kita kata kita boleh screen kebanyakan lelaki yang sesuai dan kita diagnose awal, itu paling utama untuk kita improve survival rate. Sebab kalau kita diagnose peringkat awal, kita rawat lebih awal, peluang untuk sembuh tu sangat tinggi. Jadi itu yang paling utama yang kita nak cuba capai lah. Kedua, of course tak semua orang mungkin dapat dikesan pada peringkat awal. Jadi ada juga yang mungkin peringkat yang lebih advance contohnya. Ya. Tapi penting juga untuk kita diagnose seawal yang mungkin. Sebab sekarang ni kita ada banyak rawatan yang boleh mengawal kanser tersebut dan memanjangkan jangka hayat. Jadi rawatan sekarang ni kita ada pelbagai jenis ubat ya, yang sangat-sangat berkesan dan waktu yang sama kita juga tahu ada kajian dah menunjukkan walaupun kanser tu telah merebak tetapi tidak terlalu kata orang widespread, tidak terlalu banyak, kita masih boleh beri rawatan seperti radioterapi even pada prostat yang dapat juga memanjangkan jangka hayat. Jadi dari segi ubatan bukan hanya kemo kan, kebanyakan pesakit kami bila sebut kemo memang sangat takutlah ya. Walaupun kemo masih rawatan yang bagus untuk prostate cancer, kita sekarang ada berbagai jenis ubat, targeted therapy, hormone therapy kan yang boleh menggantikan kemo dan juga kita gunakan dalam peringkat advance yang memanjangkan jangka hayat juga. Jadi peluang tu sangat tinggi. Dia kita punya soalan, Daniel akan petik. Okay, sebab I mean like it's really nice to know that we have many questions from the viewers yang tengah menonton ni. But there's this one specific question daripada Titi Pom Hecha Pai Kun. Dia Thai kot I rasa. Okay, ini soalan daripada dia. And I would like to do this kepada Datuk Sri. Dia kata, this may be slightly distasteful question, but I think it is necessary to understand. What pain does a person living with prostate cancer have to go through? Okay, Datuk Sri, that's for you to. My pains is really just the surgery because kalau yang kata tadi tak ada simptom langsung ya untuk saya. Jadi in fact 2 hari sebelum saya buat pembedahan saya pergi skiing dekat Davos camp. Wah, boleh skiing. Boleh skiing lagi. So kemudian bila buat surgery tu then there is a major surgery lah. Jadi the recovery process and all that is not very nice. Datuk Sri, kita ada banyak lagi soalan. Cuma saya nak tambah ke situ. Adakah tekanan mental dan perasaan juga kerana COVID kita tahu itu memang sah. Tapi kalau untuk kanser ni, itu juga banyak jarang diperkatakan secara umum. Tekanan mental, that's right. Does it impact your thinking, your emotional state? No, of course lah, because you fikirlah, you tengok wayang pun banyak scene yang bila doktor cakap you ada kanser kan. Tentu you terkejut, tentu you risau. Dan bukan saja dari segi kanser tu, tapi dari segi pembedahan pun major surgery, adakah ada side effect, adakah surgeon buat kesilapan dan lain-lain. Tapi seperti Prof cakap tadi, the technology is quite advanced. Dari segi pembedahan pun sekarang dia buat robotic prostatectomy. Jadi pembedahan tu dibuat oleh robot. Jadi surgeon tu dia macam main PlayStation. Jadi dari segi accuracy itu sangat tinggi lah. Okay, ada satu soalan, probably saya nak tunjukkan ni kepada Dr. Ong. Okay, sebab based on what I Google, because for us orang muda we always Google at the end of our fingertips kan. What I found is they said prostate cancer is malignant. And to all viewers, malignant also means dia boleh invade and destroy tissues around it. Maksudnya it can metastasize. I think that's what the word is. So so this also relates to one of the questions daripada our viewers. Irshad said, adakah kanser prostat akan menyebabkan penyakit-penyakit lain seperti penyakit buah pinggang? And I assume what he meant ialah, can it spread just like every other cancers that we know about? Dr. Ong? Saya rasa Dr. Ong mungkin
ada masalah connection. Okey, tak apa. Saya Maybe I take that saya question. cuba jawab ya. Okay, has joined. Prof. Prof Maniza. Okey. So, adakah kanser prostat akan menyebabkan penyakit lain seperti buah pinggang? Tidak secara direct, ya. Maksudnya bila ada kanser prostat tidaklah menyebabkan kanser buah pinggang contohnya, tetapi kanser prostat ni kita tahu dia boleh merebak. Biasanya kalau merebak dia jarang pergi ke buah pinggang, ya, selalunya kalau pergi mungkin ke tulang, kelenjar limfa dan jarang-jarang ke paru-paru ataupun hati. Tapi kalau kata dia merebak di mana dia berada, sebab kita tahu kanser prostat tu dia di bawah pundi kencing, betul? Dan saluran air kencing daripada buah pinggang dia akan melalui ureter dan masuk ke pundi kencing dan keluar melalui saluran air kencing urethra. So kalau kata kelenjar prostat disebabkan prostat kanser telah membengkak dengan besar, dia boleh menyebabkan tekanan kepada urethra iaitu saluran air kencing. Jadi bila dah tersumbat, kita bayangkan seperti piping system kita lah. Kalau tersumbat, jadi nanti dia ada backflow of the urine, betul? Jadi bila backflow tu akan menyebabkan buah pinggang membengkak. Jadi akan memberi kesan kepada buah pinggang. Tapi bukanlah secara langsung. Jadi kita tak cukup masa. Yes, that's right. Jadi kita buat rapid fire question sekarang. Okey, kita buat rapid fire. Saya ambil dulu daripada Azharuddin. Okey. Isu pemakanan untuk pesakit kanser prostat tanda tanya. So, apakah diet yang penting untuk pesakit kanser prostat? Prof PA? Untuk makanan macam tadi kita cakap lah, those high calorie, high fat diet kita kurangkan. Red meat macam tu. Apa yang baik adalah makanan, more of fiber, sayur-sayuran and all. The three I always say good lah, macam tomato, soya, macam termasuk tofu lah, and also broccoli, that kind of food that they generally believe dia ada baik lah untuk prostat. Okay, so Prof sekalian, kita ada 5 more minutes before we wrap up. We try to make it really fast. Okay, soalan daripada Zarina Abdul Syukur. Doktor, statistik di Malaysia, adakah orang yang tua ataupun orang muda risiko mendapat kanser prostat? Jadi orang yang lebih berusia lah kita tahu, melebihi umur 60 paling biasa. Okay. And soalan daripada Kianu. Okay, question to kita punya professionals hari ini. Did your doctor tell you what you could have done differently to have reduce your chance of getting prostate cancer? Mungkin Datuk Sri pun boleh jawab juga soalan ni. Reduce the risk. What could have done differently to reduce the chance of getting a prostate cancer? Dr. Maniza boleh jawab juga kalau siapa yang have that. So ini tentang faktor risiko again lah. So seperti kita kata, umur kita tak boleh apa kata orang control, okay? Sebab kita akan meningkat usia. Jadi itu sendirilah risiko yang tertinggi. Jadi faktor-faktor lain seperti gaya hidup yang sihat, ya, maknanya kita pemakanan yang sihat seperti yang Profesor Ong dah jelaskan, bersenam secara regular dan risiko seperti merokok kita patut elakkan. So itu antara yang kita boleh buat. Daniel, kita janji ni banyak sangat soalan tapi kita akan kumpulkan semua dan hantar kepada layar ni baik, suka tolong. Sebelum menghabiskan, pasal kita buat ni kerana dia #OnlyMenCan, jadi hakikatnya memang lemah kesedaran di kalangan kanser prostat. Saya nak tanya soalan ni kepada Prof. Datuk Dr. Adiba dan juga Datuk Sri. Azharuddin juga bertanya soalan ini. Awareness dalam masyarakat kita tentang kanser prostat masih rendah pada pendapat saya. Ramai yang tak tahu. Jadi saya masih ingat lagi tahun 90-an ketika ramai orang juga tidak berkesedaran. Prof. Datuk Dr. Adiba antara yang itu penting dalam mengajukan harm reduction, iaitu dulu sebaran HIV banyak melalui suntikan jarum dan sebagainya. Ini lebih banyak pada hubungan seksual kerana kejayaan harm reduction itu, contohnya dan penggantian jarum nyuntik dan sebagainya. Jika kita mengambil pendekatan yang sama, apa yang kita boleh lakukan dengan inisiatif untuk memberi kesedaran ini? Prof. Datuk Dr. Adiba dahulu. Okay, tujuan Only Man campaign ini is to exactly that lah, untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat melalui media, melalui internet, maklumat-maklumat yang tepat mengenai prostate cancer dan bagaimana kita dapat mengurangkan risiko seperti yang diterangkan oleh rakan-rakan saya tadi.
oleh kerana ya 60% daripada mereka yang Sorry, Prof. Adiba, I think we lost you a little bit. Okay, audio daripada Prof. Adiba terpotong sikit. Prof? Prof. Adiba? We can't hear you. Prof. Adiba, we can't hear you. I think she can't hear us as well. Dia pun tak boleh dengar kita. Boleh tak saya potong producer kita pergi Datuk Sri Nazir kerana kita tak boleh dengar Prof. Adiba. Ya, kempen kita Only Man Can kita buat dengan dengan Universiti Malaya. Target dia ialah untuk membuat kesedaran rakyat dan juga untuk meningkatkan pengetahuan doktor-doktor iaitu general practitioners. Satu isu di negara ni ialah kita tak cukup pakar urologi, cuma 128 saja. Jadi dari segi itu penting yang kita bagi briefing kepada GP-GP yang lain supaya diorang boleh beri nasihat yang tepat kepada pesakit-pesakit atau orang ramai. Okay. Prof. Adiba boleh dengar? Tadi maaf terputus tak dengar. Oh, she's still continuing. I think she can't hear us. Prof. Adiba tak dengar kita. It's alright. Okay. Datuk Sri Nazir boleh tak tolong juga UM ni bagi jalur lebar yang lebih kuat ya? Saya nak tanya Prof. TA. Prof. TA boleh dengar saya? Prof. TA? Ya, boleh. Okay. Prof. TA, ada 128 je pakar urologi. UM ni bukan ada perubatan ke? Kenapa sikit no? Ya. Masalah ni besar kan? Ya, itulah. Ya, itulah kita kena meningkatkan nombor dia lah. Every year dia keluar 7, 8 tu, birth rate tu kan mungkin low sikit. Jadi itu rancangan jangka panjang kita adalah menghasilkan lebih pakar urologi. Prof. TA, adakah kerana pelajar-pelajar perubatan tidak memilih bidang urologi sebagai bidang yang ingin mereka jadi pakar? Prof. TA pun terputus. Itu sebab paling besar ialah training dia panjang, mungkin ambil 6 tahun atau lebih. Jadi ada challenge lah dalam bidang itu. Tapi ada inisiatif dari Kementerian Kesihatan untuk dia cakap direct intake kan. Jadi doktor muda-muda ni dapat masuk direct intake supaya dia latihan jadi urologi dipercepatkan. Memang ada plan macam tu. Prof. Adiba boleh dengar ke? Saya nak balik ke Prof. Adiba kerana Prof. Adiba dekan. No? Tak dapat. Okay, maybe I have one question for Prof. Marniza. Prof. Marniza, so just like cancer, there's a lot of awareness on breast cancer. We all aware of that. In fact, there's one opinion from TT POM juga. Dia kata macam we need to start normalizing talking about prostate cancer, just like our strong ladies, they're talking about breast cancer. And I know you can do a boobie check, right? For like maybe for science and stuff. Just for like prostate cancer, can men do it themselves as well? But I know kebanyakan kita semua shy, to go to the doctor. And I googled, the doctor would actually have to insert their finger into the... tak payahlah tunjuk. Okay, sorry. Sorry. But we all get what you're saying. So, daripada... I think Daniel is trying very hard to practice with that. Don't do that at home. Daniel, don't do that at home. We cannot reach to our prostate gland ourselves. Okay, I think you can, but it's going to be very hard. So usually you need people like Professor Ong, the urologist, even because they have the magic fingers. Even I cannot trust my fingers. So in clinic, we run our combined clinic. So usually the urologist would actually do the examination. But of course, first and foremost, that's not the first way to confirm whether somebody might have prostate cancer. Okay, so first we still have to talk to the patient, whether they have any symptoms, whether they have any other risk factors like family history, right? And then we decide whether we should be checking the PSA, and then at that point we might need to do the finger test. Sorry, time is set. Cepatkan balik Prof. Adiba. Datuk Sri Nazir, dalam ruang
lingkup Datuk Seri sendiri, your close circles, your circle of friends and family, how do you advocate this new discussion on cancer prostate misalnya? Kerana mungkin we can learn from you. Now you are one of the best champion for this cause. Among your own circle, how do you even start to talk about this so that the men and women can be more aware and even take proactive steps? No, I think we just have to talk openly about it, Cam. Okay. We cannot be shy because the cost of being shy is very, very high. Yeah. Just because you cannot function in bed, I think the wives also or the partners have an opportunity to help here. If your partner cannot function, then ask him to get checked up. Ask him to talk about it. Don't be shy about it. One issue we have in Malaysia, why our numbers are so poor in terms of early detection, is this whole issue of being so repressed about sexual matters. Yeah. Right. And this is what it is. So we must advise people, talk more openly, and then you learn from other people what are the possible issues that you are not functioning properly. Bersikap lebih terbuka, Daniel. Kita perlu tutupkan diskusi ini. Terima kasih kepada semua yang mengambil bahagian. Terima kasih kepada yang hantar soalan. Ada banyak soalan, kita akan panjangkan kepada PPUM. Only men can grow a beard. Only men can sumo wrestle. Only men can play hang tua. Only men can pee standing. Only men can get prostate cancer and survive. Only if detected and treated early. Over 90% of patients survive for at least 10 years. Learn how you can at onlymencan.com.